Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa hari ini banyak diperbincangkan satu ucapan Datuk Seri Anwar Ibrahim yang seterusnya saya ringkaskan sebagai PMX tentang Ashabul Kahfi dan Kristian, ya. Ayuh kita tonton terlebih dahulu video tersebut dan kemudian saya berikan ulasan serta react. Sebelum itu beberapa nota. Pertama sekali, minta para penonton yang dirahmati Allah sekalian untuk membebaskan diri. Membebaskan diri daripada sebarang penafsiran yang cenderung kepada mana-mana parti politik. Saya membicarakan perkara ini bukan atas dasar pilihan parti politik, tetapi atas dasar ingin menyampaikan ilmu, ya. Jadi kalau saya setuju dengan PMX, bukan bererti saya sama dengan parti PMX. Jika saya tidak setuju atau saya mengkritik bahawa PMX telah salah, bukanlah bererti saya ini daripada mana-mana parti perbankan. Saya berbicara 100% berdasarkan ilmu, ya, berdasarkan ilmu dan bukannya kecenderungan kepada mana-mana parti politik. Itu yang pertama. Yang kedua, apabila mendengar video ini, pay attention, fokus, ya. Sama ada PMX menyebut Kristian atau agama Kristian. Beza, ya. Dengar, ya. PMX sebut Kristian atau agama Kristian. Kemudian dengar juga PMX membacakan ayat daripada surah Kahfi, ayat yang ke-13, yang mana Allah SWT berfirman, innahum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda. Yang bermaksud sesungguhnya mereka adalah para pemuda yang beriman, maka kami tambah kepada mereka dengan hidayah petunjuk. Okey? Jadi ayuh kita dengar. Kemudian saya berikan ulasan dan react. Allah menyebut dalam Quran, akan aku ceritakan kisah yang sebenar. Yang surah Kahfi ini menarik kerana dia ada banyak persamaan dengan Bible. The Cave. Nanti bila saya sebut macam ni, kita Anwar telah samakan Quran dengan Bible. Oh, pula aku nak jawab. Ini sebab saya kata pemikiran yang pelampau, dia tak dengar konteks, dia ambil itu. Tengok, Anwar samakan semua agama, oleh demikian tidak boleh diterima sebagai pemimpin negara ini. Baik. Baik. Tetapi yang saya sebut dalam Cave, kemana ada sejarah? Kerana sebenarnya sejarah dalam cerita Cave, Kahfi itu zaman Kristian. Tetapi diberikan nilai yang baik bahawa ada pemuda-pemuda masa itu Kristian. Jangan lupa. Kadang-kadang, tapi kalau saya kupas begini, orang Kristian kan senang, kan? Kita gunakan dalam Quran kisah sejarah di zaman Nasrani, di mana anak muda itu diselamatkan kerana prinsip mereka yang kental. Akan kuceritakan kisah yang sebenarnya. Apa cerita sebenarnya? Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Anak muda dengan keyakinan mereka, dengan iman mereka, Allah tambah petunjuk kepada mereka. Mengapa? Kerana ini soal nilai, soal prinsip. Dia tidak terpukau dengan kuasa dan kezaliman dan penindasan dan penipuan, porak-poranda di luar. Dia pilih untuk selamatkan diri mereka kerana terpahat dalam hati sanubari mereka. Apa dia terpahat? Warabatna ala qulubihim. Terpahat di hati sendiri mereka hanya keyakinan dan kekuatan Allah yang menjadikan langit dan bumi. Saya dah tengok kalau Jaki mangguk, saya selamat. Baik. Jadi terpahat di hati sendiri mereka bahawa yang kuat, yang berkuasa itu sebenarnya Allah. Mana ini soal nilai, ditekankan. Sebab tu bila saya sebut dalam Madani ini, ya, pertumbuhan ekonomi, transformasi digital, energy transition, itu semua penting. Kerana kalau tidak kita bicara ini tentang nilai, kemudian tidak lakukan kerja, kita akan ketinggalan. Kita menang dari segi nilai, kalah dari segi teknologi dan transformasi digital. Jadi kita harus kembangkan keduanya. Tetapi mendasari itu semua adalah sistem nilai. Nilai ini dimulakan dari perpadi, bukan nak mengutuk orang lain. Kamu harus baik, baik. Kamu harus jangan rasuah, ya. Tapi aku kumpul harta dah 100 juta.
Kamu jangan rasuah. Kamu mesti hidup sederhana, kurangkan makan gula. Itu saya sebut. Kurang. Baik, kita sudah pun mendengar beberapa ulasan dan reak daripada saya. Pertama sekali, para ulama bersepakat bahawa Ashabul Kahfi adalah mereka yang Muslim, mereka yang beragama Islam, yang beriman kepada Allah, mentauhidkan Allah. Dan antara buktinya ialah ucapan mereka sendiri, ya, ataupun maaf, bukan ucapan mereka, tetapi firman Allah Subhanahu wa taala, innahum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda. Sesungguhnya mereka adalah para pemuda yang beriman, maka kami menambah kepada mereka dengan hidayah petunjuk. Jadi yang ini tak ada khilaf bahawa mereka ini adalah orang yang beriman. Kedua, para ulama berselisih pendapat. Apakah mereka itu pengikut risalah kepada Nabi Isa alaihi salam ataupun bukan, ya? Dan di kalangan para ahli tafsir memang ada beza pandangan. Sebagai contoh, kalau kita rujuk dalam tafsir At-Tabari, okey, dijelaskan bahawa mereka itu adalah pengikut risalah Nabi Isa alaihi salam. Kalau kita rujuk dalam tafsir Ibnu Katsir pula, beliau menerangkan bahawa mereka itu adalah pengikut sebelum Nabi Isa alaihissalam. Maknanya Nabi-Nabi atau Rasul yang sebelum Nabi Isa alaihissalam. Kalau kita rujuk tafsir Al-Qurtubi pula, beliau mengemukakan dua pandangan bahawa mereka itu adalah pengikut risalah Nabi Isa. Dan pandangan kedua yang sebelum Nabi Isa, dan beliau membiarkannya secara terbuka. Maknanya tidak merajihkan antara dua pandangan tersebut. Ada juga para imam tafsir yang tidak bicara langsung. Sebagai contoh Fathul Qadir oleh Imam Asy-Syaukani, atau juga disebut sebagai tafsir Asy-Syaukani. Beliau tak bincang langsung sama ada Ashabul Kahfi ini adalah pengikut risalah Nabi Isa ke, ataupun sebelum ke, selepas ke, tak bincang langsung. Atau mungkin saya yang terlepas pandang sebab saya sempat semak pagi tadi sebelum buat video ini. Tidak dibicarakan langsung, ya. Jadi berlaku khilaf sama ada Ashabul Kahfi ini, para pemuda yang duduk dalam gua tersebut, apakah mereka ini mengikuti risalah ataupun dakwah Nabi Isa ataupun sebelumnya. Jadi ini adalah khilaf yang muktabar. Jika PMX memilih untuk berkata mereka ni adalah pengikut Nabi Isa alaihissalam, maka itu boleh-boleh sahaja. Bukanlah satu kesalahan. Memang ada dalam kitab-kitab tafsir yang menyebut sedemikian. Okay, itu yang kedua. Perkara yang ketiga, diperselisihkan juga di kalangan para ulama, apakah mereka yang mengikuti risalah Nabi Isa AS dari sudut agama, mereka itu adalah beragama Islam. Okey, mereka bukan beragama Kristian. Sebab tu saya kata tadi, pay attention. PMX sebut agama Kristian atau sekadar Kristian saja. Alright, jadi PMX tak sebut agama Kristian. Jadi ini adalah betul, ya. Jadi kalau nak sebut Kristian, maknanya mereka ini kaum Kristian. Adakah dibolehkan atau tidak? Di sini ada khilaf juga. Kalau kita rujuk dalam Al-Quran, istilah yang digunakan ialah Nasara. Atau mungkin dalam bahasa kita Nasrani, kan? Jadi istilah yang digunakan ialah Nasara. Jadi para ilmuwan, para sejarawan berbincang apakah Nasara dan Kristian ni sama ke berbeza? Ada yang kata berbeza. Ada yang kata sama, sebab bila disebut Kristian, yang dimaksudkan ialah Nasrani inilah ataupun Nasara. Jadi di sini berlaku khilaf, dan pandangan yang saya pilih ialah apabila berlaku khilaf, yang penting bukanlah istilah tetapi maksud yang dibawa oleh istilah tersebut. Maksud di sebalik istilah tersebut. Jadi jika seseorang itu menyebut Kristian, dengan maksud Kristian itu ialah Nasara. Kristian itu ialah kaum Nabi Isa yang mengikuti risalah Nabi Isa, maka boleh-boleh saja, ya. Jadi secara puratanya, apa yang disebut oleh PMX adalah betul. Tiada kesalahan di situ, ya. Bahawa yang pertama sekali, mereka itu memang beriman. PMX sendiri telah membaca ayat yang kita sama-sama baca tadi. Ayat ke-13 surah Al-Kahf. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda.
Satu lagi, kalau kita rujuk ayat sebelum tu kan, Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Doa para pemuda tu apabila mereka keluar, ni sebelum masuk gua lah, sebelum masuk gua apabila mereka keluar ya. Jadi pemuda ni, para pemuda ni mereka berdoa kepada Allah. Mereka tak doa kepada kubur, tak berdoa pada batu ke apa ke. Pokok pun tidak, tetapi berdoa kepada Allah. Jadi mereka adalah orang yang beriman kepada Allah, mentauhidkan Allah, cuma berlaku khilaf. Apakah mereka ini mengikuti risalah Nabi Isa AS atau para nabi sebelum Nabi Isa AS ya. Dari sudut agama memang Islam, sebab semua para nabi, semua para rasul membawa agama Islam. Okey? Yang ini kita jangan confuse. Semua para nabi, para rasul membawa agama Islam yang mentauhidkan Allah. Cuma dari sudut hukum syariat, di situ boleh berlaku perbezaan. Right? Jadi jika PMX memilih untuk mengatakan Ashabul Kahfi adalah Kristian, maka boleh-boleh sahaja. Memang ada para ahli tafsir yang menyebut bahawa Ashabul Kahfi adalah Kristian. Yang ketiga, jika PMX memilih untuk menggunakan istilah Kristian instead of Nasrani, instead of Nasara, menggunakan istilah Kristian dan bukannya Nasara, maka boleh-boleh saja ya. Yang penting bukanlah istilah, tetapi maksud yang terkandung di dalam istilah tersebut. Okey. Baik, ini ulasan saya terhadap kenyataan PMX. Kemudian terhadap kenyataan itu ramai yang mengkritik, termasuklah yang mengkritiknya ialah Ustaz Azhar Idrus. Bukanlah termasuk yang mengkritik, yang paling laser mengkritik ya. Yang paling laser mengkritik ialah Ustaz Azhar Idrus. Ayuh kita dengar apa yang diperkatakan oleh Ustaz Azhar Idrus dan kemudiannya saya berikan ulasan dan react pula. Ada seorang pemimpin negara kita mengatakan bahawasanya Ashabul Kahfi beragama Kristian. Betul atau tidak Ustaz? Mohon penjelasan. Mohon penjelasan pula dah. Seorang pemimpin dia kata sebut tak bahawasanya Ashabul Kahfi ni beragama Kristian. Inilah yang Nabi pesan ni. Yang Nabi nak suruh kita jaga sangat ni. Tak, selama ada ulama, kita dekatlah dengan ulama. Kejar ulama. Duduk sama dekat dia. Alaikum bimajalisil ulama. Selalulah kamu duduk dalam majlis ulama. Apa? Nanti dah tak ada ulama, orang akan ikut orang jahil. Ini contoh ni. Ashabul Kahfi itu orang beriman, orang mukmin. Dia kata kafir, Kristian. Kristian tu agama baru, kafir laknatullah. Faham? Mengkafirkan pemuda Ashabul Kahfi. Sesat tak? Kalau orang percaya ke dia, sesat tak? Ini yang dikatakan pemimpin-pemimpin jahil yang nak menunjuk pandai. Kerana apa? Kerana kita sudah tidak herakan alim ulama. Wa inna Allah yaqbidul ilma biqabdil ulama. Nabi kata jaga. Allah Ta'ala ambil ilmu kamu dengan matikan alim ulama. Akhir tinggal apa? Bila tak ada ulama, tinggal orang jahil. Faham? Nabi kata ittaqadzan nasu ru'usan juhala. Bila dah tak ada ulama, orang tak peduli lagi ulama, orang ramai akan ambil pemimpin itu orang yang jahil, orang bodoh jadi pemimpin. Bila dah orang pemimpin ni orang bodoh, orang jahil jadi pemimpin, mereka cakap dah. Cakap dah, cakap dalam TV, cakap dalam internet, cakap dalam radio, cakap luar negara, cakap dalam negeri. Dah dia pemimpin. Faham? Pasu ilu, lalu orang tanya macam-macam, orang suruh dia bercakap. Fa'aftau bi ghairi ilmin. Nabi cerita ni. Lalu dia bercakap tanpa ilmu. Macam ni. Tak ada ilmu ni. Bila dah bercakap tak ada ilmu, rakyat semua dengar, fadallu wa adallu, maka pemimpin ini sudah sesat dan dia menyesatkan pula rakyat yang percaya kepada dia. Jelas lagi. Ini ayat Quran. Ashabul Kahfi ni siapa? Pemuda-pemuda yang beriman dengan Allah. Allah sebut dalam Quran, innahum fityatun amanu bi rabbih
torak. Innahum fityatun amanu bi rabbihim. Sesungguhnya Ashabul Kahfi ini adalah orang-orang muda, pemuda yang beriman dengan Allah. Mereka tidak menyeru selain daripada Allah. Kristian lain, 3 Tuhan. Tuhan Musa, Tuhan Nabi Isa, Tuhan Ruhul Kudus. 3 dalam 1. Trinity. Kristian duduk di cross. Kafir. Dah. Faqalu Rabbuna Rabbus samawati wal ard. Dalam surah Al-Kahfi, pemuda-pemuda dalam gua Ashabul Kahfi berkata lagu mana? Tuhan kami bukan berhala yang kamu sembah. Tuhan kami adalah Tuhan yang menjadikan 7 lapis langit dan bumi. Mana? Wala nada'u min dunihi ilahan. Kami tidak menyeru selain daripada Allah sebagai Tuhan. Ashabul Kahfi Kristian, kok mana mau sesat? Nampak? Hati-hatilah. Inilah ujian kita di akhir zaman. Naiknya pemimpin-pemimpin yang menyesatkan manusia daripada jalan Allah. Habis bila orang sesat, kullu dhalalatin finnar, ramai yang sesat itu dalam api neraka nanti. Baik, kita sudah pun mendengarnya ya. Maka sekarang beberapa ulasan saya ya. Perhatikan bahawa Ustaz Azhar Idrus mendakwa PMX menyebut agama Kristian. Padahal video tadi saya suruh fokus apa dia? PMX hanya menyebut Kristian, tidak menyebut agama Kristian. Perkara ini penting kerana semua para nabi membawa agama yang sama, yang ini agama Islam, agama yang mentauhidkan Allah. Agama yang mentauhidkan Allah. Itu yang pertama. Yang keduanya, Ustaz Azhar Idrus membaca ayat yang sama yang juga dibaca oleh PMX. Yang ini, innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Jadi, they are referring to the same group of people. Jadi, macam mana Ustaz Azhar Idrus boleh salah faham bahawa PMX menyebut Kristian masa kini yang beriman kepada Trinity dan sebagainya. Maknanya PMX menyebut Kristian yang pada zaman itu yang mengikut beliau ialah mengikuti risalah Nabi Isa alaihi salam. Bukannya Kristian yang telah pun mengikuti ajaran yang telah diubah suai apa semua tu. Dan yang menariknya tentang perkara ini, Ustaz Azhar Idrus sendiri dalam tahun 2018. Okey, dalam tahun 2018 dalam tulisannya di Facebook. Okey, sebenarnya soal jawab. Saya bacakan, link saya bagi dalam kotak description. Am I blocking anyone? No, Okey. Baik. Ini tulisan Ustaz Azhar Idrus sendiri daripada Facebook beliau, laman web Facebook official beliau tahun 2018, link dalam kotak description ya. Jadi soalan yang dikemukakan antara lain, apakah benar Yahudi dan Kristian juga ada yang masuk syurga? Bukankah selain agama Islam itu akan masuk neraka, bahkan juga tidak dihisap? Lalu Yahudi dan Kristian yang mana yang dapat masuk syurga? Ustaz Azhar Idrus menjawab, Bismillahirrahmanirrahim, ya benar. Yahudi dan Kristian juga ada yang masuk syurga. Yahudi yang masuk syurga adalah mereka yang taat kepada nabi-nabi mereka di zaman mereka. Misalnya adalah para pengikut Nabi Musa alaihi salam. Kristian yang masuk syurga adalah mereka yang taat kepada Nabi Isa alaihi salam di zaman beliau. Saya ulangi ya, Kristian yang masuk syurga adalah mereka yang taat kepada Nabi Isa alaihi salam di zaman beliau. Jadi, sama-sama kita maklum daripada ucapan PMX, Kristian yang dimaksudkan terhadap Ashabul Kahfi ialah mereka yang mengikuti risalah Nabi Isa alaihi salam. Dan mereka ini adalah orang yang beriman kepada Allah, mentauhidkan Allah dan berdoa pun kepada Allah. Jadi inilah Kristian yang masih mengikuti risalah Nabi Isa alaihi salam yang insya-Allah
akan memasuki syurga. Ini bukanlah Kristian yang terkemudian yang telah menukar ataupun menyeleweng agama Nabi Isa alaihissalam, ya. Jadi berdasarkan jawapan bertulis Ustaz Azhar Idrus 5 tahun yang lepas, selari dengan apa yang disampaikan oleh PMX, ya. Jadi sangatlah dikesali tindakan Ustaz Azhar Idrus yang kita nampak berlebihanlah dalam mengkritik terhadap topik ini, ya. Baik, demikianlah ulasan dan react saya. Satu poin lagi yang menarik, Ustaz Azhar Idrus juga berpesan agar kita sentiasa mendampingi para ulama. Ini adalah nasihat dan pesanan yang betul. Jadi ayuh kita, termasuk saya, mendampingi para ulama. Cuma pilihlah para ulama yang betul, para ulama yang menyampaikan ilmu yang sahih, para ulama yang tidak terburu-buru memberi komen. Sebab mungkin orang yang bertanya kepada Azhar Idrus yang berkata, PMX berkata agama Kristian, kan? Padahal PMX sebut Kristian, dia tak kata agama Kristian, ya. Ada beza di situ. Lalu Ustaz Azhar Idrus pun terus menjawab. Tapi sebelum Ustaz Azhar Idrus menjawab, video ucapan PMX itu pun telah pun tersebar. Maka dia sebenarnya boleh menilai apakah PMX sebut betul ataupun salah, ya. Jadi ini satu sikap Ustaz Azhar Idrus yang sebenarnya kita pun semua maklum, ya. Moga-moga Allah memelihara kita semua daripada sikap buruk sedemikian. Baik, demikianlah ulasan saya. Moga-moga daripada video ini kita dapat belajar bukan parti politik mana, bukan parti politik, tapi kita dapat belajar sedikit tentang Ashabul Kahfi, tentang khilaf di kalangan para ahli tafsir. Mereka ini mengikuti risalah yang dibawa oleh Nabi Isa ataupun mana-mana Nabi dan Rasul sebelum Nabi Isa, tentang sebutan Kristian atau Nasrani, kan. Jadi moga-moga dengan itu dia dapat menambah, ya, pengetahuan kita, ilmu kita. Demikian juga tentang Kristian yang original, Kristian yang tulen itu yang mengikuti ajaran asal Nabi Isa alaihi salam. Dan bila kita sebut tentang Kristian atau Nasrani yang mengikut ajaran asal Nabi Isa alaihi salam, demikian juga bagi kaum Yahudi yang mengikut ajaran asal para nabi dan rasul mereka, kita juga umat Muhammad kena ambil iktibar dan hendaklah kita juga pastikan bahawa kita mengikuti ajaran asal yang dibawa oleh Muhammad, oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita baca kisah-kisah macam ni, lalu kita pun tengok Kristian ni telah ubah daripada Allah yang satu kepada Trinity. Tengok tu Yahudi telah mengubah ajaran Nabi Musa alaihi salam kepada sekian-sekian apa semua, kan. Jangan kita baca lalu kita pun padahal kita pun sepatutnya merenungi tentang agama kita, agama Islam kita sekarang ni, apakah kita masih mengikuti ajaran yang tulen yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang diimani oleh para sahabat, tabi'in, tabi'in, yakni generasi salafus soleh, ataupun yang telah diubah suai baik dari sudut akidah maupun dari sudut ibadahnya. Ingat, ya, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa kamu ataupun kalian akan mengikuti kaum sebelum kalian sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sehingga seandainya mereka tu masuk ke lubang biawak, kamu pun akan masuk sama. Tak ada lubang pula saya nak tunjuk, kan. Okey, lalu para sahabat bertanya pula, ya Rasulullah, siapakah kaum terdahulu tu, Yahudi Nasrani ke? Rasulullah menjawab, siapa lagi? Okey, jadi kita ambil iktibar, jangan pula ikut seperti itu. Baik, demikianlah ulasan saya. Pukul 9.50 pagi. Alright, saya tutupi dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.